Magistra Kedua Kementerian Pendidikan Malaysia. Di kota kecilku, di sini aku pulang tempat bersekolah dan membesarkan. Lewat padang sepidi terus ke durian sebatang. Semuanya kini terasa kecil, menyimpan rindu dan kenangan. Di sinilah anak belasan tahun mulai mengenal cinta dan ilmu, pengorbanan ayah dan ibu, keakraban teman dan pergelutan. Detik itu mengambang bagai mimpi sewaktu melewati kota kecilku ini. Sesaat tiba di muka sekolah yang telah lama kutinggalkan, kini sudah berubah. Terasa sepi. Suara guru yang memberikan markah pada pangkat pertama buat si anak desa. Tetapi ayahku, Persatuan Polis Nasional Malaysia, PENA, yang berbahagia para karyawan, tetamu jemputan, teman-teman wartawan media cetak dan elektronik, hadirin dan hadirat, tuan-tuan dan puan-puan yang budiman dan dihormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Dengan jiwa luhur, dalam semangat mengimarkan lagi budaya ilmu dan budaya membaca, majlis mengalu-alukan kehadiran semua dengan semarak ucapan salam mesra, salam hormat dan selamat datang ke majlis pelancaran buku kumpulan puisi terpilih Bahazin. Sebagai pembuka tirai acara pada pagi yang sungguh bermakna ini, majlis dengan hormatnya menjemput yang berbahagia Encik Ridwan Jaafar Siddiq untuk memimpin majlis dengan bacaan doa. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pada hari yang mulia ini, kami berhimpun di majlis pelancaran buku kumpulan puisi terpilih Bahazin karya sastrawan negara Datuk Baharudin Zainal, terbitan Institut Terjemahan dan Buku Malaysia. Dan kami bermohon kepadamu, Ya Allah, semoga majlis ini beroleh keredaan dan keberkatan. Alhamdulillahillazi hadana wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ya Allah, kami pohonkan limpah rahmat, taufik dan hidayahmu kepada para cendekiawan, pemimpin dan seluruh rakyat negara kami yang tercinta ini. Rahmatilah mereka, khususnya para sastrawan, karyawan dan seniman, agar mereka dapat terus menyumbang dan membantu dalam memupuk dan mengubah nilai negatif kepada positif dalam kalangan masyarakat melalui hasil karya dan seni mereka. Ya Allah, berikanlah kekuatan kepada kami, terutama dalam usaha kami memperkasa dan mengantarabangsakan bidang kesusastraan Malaysia. Mantapkanlah semangat dan keazaman kami dengan penuh kesabaran dan bertawakal kepadamu dalam memikul tanggungjawab memajukan negara, agama dan bangsa yang disanjung tinggi dan disegani di bawah riayah dan naunganmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bagi menyerikan lagi pagi yang meriah ini dan demi menyemarakkan lagi penghargaan dan penghayatan kita dalam menobatkan dan mengangkat naskah-naskah seni karya sastrawan negara ke-12 Bahazin, maka marilah sama-sama kita hayati penyampaian deklamasi puisi oleh insan seni yang bestari lagi dihargai. Acara dimulakan dengan deklamasi puisi karya Datuk Bahazin berjudul Topeng-Topeng yang disampaikan oleh Dr. Syamsuddin Osman.
Dipersilakan dengan segala hormat. Ini dunia menjadi rumah segala peristiwa. Topeng-topeng menari dari bayang ke bayang. Dan kita usah bimbang, subuh pasti datang menyerahkan segumpal cahaya. Penyelesaian dan kemenangan hidup kita akan lega. Ini rumah menjadi rumah topeng-topeng Dewi Pemurah dan Dewa Penyelamat. Bagi mereka yang gentar keberanian, bagi mereka yang gagal berikhtiar, bagi mereka yang besar berdoa, berkacalah dengan topeng dari bayang ke bayang. Ini dunia menjadi rumah segala mimpi dalam gendang perang nanti malam. Akulah Ravana dengan topeng Hanuman sebelum tiba subuh yang mereka harapkan. Ramah roboh dengan suatu panggilan. Dewi Sita lambang segala kejujuran, berbicaralah kau kebenaran. Di muka penonton sekian lama dibodohkan. Di sekitarku peristiwa, di sekitarku topeng, di sekitarku mereka. Ini aku wajah telanjang di muka kekonyolan. Bahazin, Jakarta 1971. Sekian, terima kasih. Dari jodoh ke cinta takwa. Bagai kejadian di syurga, bagai kerinduan di dunia, bagai pertemuan di Jabal Rahmah. Kisah tersurat menjadi sejarah. Bagai Adam dan Hawa, bagai lebah dan bunga, jodoh tersirat menjadi nyata. Perkahwinan adalah bahtera yang sakti, belayar dari tanjung ke tanjung, dari teluk ke teluk, dari pulau ke pulau. Di lambung ombak, gelora dan badai, dimandi sinar, didinginkan gerimis dan angin. Datanglah 1000 fajar dan senja, datanglah 1000 duka dan duga. Kami berdiri tegak di depanmu. Cinta dan takwa menjadi nahoda. Rumah tangga adalah pelabuhan. Di situ bermulanya zaman depan. Generasi pedagang, ilmuwan dan pejuang. Di situlah juga terhimpunnya amanah, tanggungjawab dan hati nurani, pengorbanan dan tugas suami isteri. Terima kasih Abang Pengacara Majlis. Yang berbahagia Profesor Dr. Engineer Zaini Ujang, Ketua Setiausaha 2 Kementerian Pendidikan Malaysia. Yang berbahagia dan yang kami raikan Datuk Dr. Baharudin Zainal, Sastrawan Negara. Yang berbahagia Tan Sri Datuk Seri Diraja Ramli Ngah Talib, mantan Speaker Dewan Rakyat. Yang berbahagia Datuk Dr. Awang Sarian, Ketua Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka, merangkap ahli lembaga ITBM. Yang berbahagia Profesor Emeritus Muhammad J. Saleh, Sastrawan Negara. Yang berbahagia Tan Sri Kamul Arifin Muhammad Yassin, mantan ahli Dewan Negara. Yang berbahagia Encik Rahimuddin Zahari, Bendahari Persatuan Penulis Nasional Malaysia PENA, yang mewakili Presiden dan yang berada di Bali. Dihormati kehormat Datuk-datuk, Datin-datin, sastrawan-sastrawan, penulis-penulis, penterjemah-penterjemah, rakan-rakan media, hadirin hadirat yang saya hormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Alhamdulillah, pertamanya marilah kita mensyukuri nikmat Allah atas limpah kurnianya kita bertemu pada pagi ini. Mewakili seluruh warga ITBM dan PENA, kami ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan terima kasih kami khususnya kepada yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Zaini Ujang dan juga semua hadirin-hadirat sekalian atas sokongan untuk hadir
sama-sama memeriahkan majlis pada pagi yang serba indah ini. Kami juga ingin mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada Yang Berbahagia Profesor Dr. Zaini Ujang atas pelantikan beliau sebagai Ketua Setiausaha 2 Kementerian Pendidikan Malaysia. Seluruh warga ITBM dan PENA mendoakan serta berharap semoga Kementerian Pendidikan Malaysia yang sekarang akan juga turut diterajui oleh Yang Berbahagia Profesor akan terus memperjuang dan memperkayakan khazanah intelektual kebangsaan. Kalau sebelum ini Profesor Dr. Zaini sibuk mengendalikan sebuah universiti yang cemerlang, maka tugas beliau akan lebih berat untuk melihat perkembangan pendidikan di seluruh tanah air yang kita cinta ini. Dan bagi tujuan tersebut, kami di ITBM bersedia memberi komitmen dan kerjasama yang tinggi kepada Kementerian Pendidikan Malaysia bagi menjayakan visi intelektual terbilang ini. Justru, kami berharap dan berdoa semoga sokongan Yang Berbahagia Profesor Datuk dan hadirin sekalian akan sentiasa berterusan, tidak putus, malah berlanjutan bersama-sama kami dalam usaha membangunkan impak ketamadunan bangsa dan negara melalui bidang perbukuan dan penterjemahan, insya-Allah. Hadirin dan hadirat yang saya hormati sekalian, dalam sesebuah kerja penerbitan, selain isi kandungan atau karya yang dihasilkan, reka bentuk memainkan peranan penting dalam menjadikan sesebuah buku dapat menancap perhatian mata dan minat pembaca. Dari sudut pandangan ekonomi penjual buku, naskah yang unik atau reka bentuk yang menarik akan dipaparkan lebih lama di rak-rak utama. Perkara ini secara saintifiknya telah dibuktikan bahawa pandangan visual banyak mempengaruhi seseorang untuk membuat keputusan. Kita boleh melihat senario di kedai buku di mana setiap individu akan hanya memperuntukkan 8 saat untuk melihat kulit hadapan, manakala 15 saat untuk membaca teks di bahagian kulit belakang. Dalam tempoh masa kurang 30 saat yang kritikal ini, faktor utama yang menjadi nilai tambah untuk seseorang membeli buku hanya terletak pada rupa wajah sesebuah buku terbabit. Kami di ITBM menyedari perubahan dan tahap sophisticated cita rasa generasi pembaca masa kini. Dalam tempoh beberapa tahun bermulanya ITBM bergerak aktif dalam urusan penerbitan buku, segala lontaran idea dan pandangan kami ambil maklum dan kami aplikasikan dalam gaya penerbitan seterusnya di ITBM. Sehubungan itulah, setiap buku yang diterbitkan akan kami amati dan fahami isi kandungannya terlebih dahulu supaya kulit luarannya benar-benar dapat menggambarkan keseluruhan isi kandungan di dalamnya. Bagi tujuan tersebut, bahagian editorial, bahagian penerbitan di ITBM bersama dengan konsultan yang kami lantik sentiasa mencari idea segar serta contoh rekaan bentuk terbaik bagi menghasilkan sebuah fizikal buku yang unik, kreatif yang dapat menawan cita rasa pembaca generasi masa kini. Tuan-tuan, puan-puan boleh melihat penerbitan buku seperti The Epic of Hang Tuah, The Precious Gift dan The Pasai Chronicle. 3 karya terjemahan yang kita terjemahkan daripada karya agung Melayu. Kami cermati dengan penuh teliti bentuk awan larat yang menghiasi setiap halaman, jenis dan warna kertas yang dimangsi nukilan di permukaannya, serta reka bentuk kulit hadapan yang melatari keseluruhan intisari buku tersebut. Manakala dalam bidang penerbitan terjemahan Faust dan Masnawi, kami tampilkan kelainan baharu sesuai dengan reputasi kedua-duanya sebagai karya agung dunia. Dengan kotak atau jaket yang menyarungi buku Faust, ia menggambarkan bahawa karya Goethe ini perlu diselongkar dengan nilai pemahaman yang jitu. Manakala Masnawi hasil karya Jalaluddin Rumi disusun atur dalam 6 jilid yang mewah berpadanan dengan puisi yang dianggap pentafsiran kepada kitab suci Al-Quran. Hadirin dan hadirat yang saya muliakan, buku yang akan dilancarkan sebentar lagi turut kami suntikkan kelainan dan pembaharuan. Penghasilan sedemikian rupa bagi menjadikan fizikal luarannya secocok dengan nilai estetika setiap kata nukilan Datuk Bahazin. Tentunya penerapan idea kreatif dalam penerbitan kumpulan puisi terpilih Bahazin merupakan simbolik penghargaan kepada suatu karya yang amat tinggi nilai isinya yang perlu dipelihara kelestariannya. Namun, semuanya bermula apabila Datuk Bahazin memberikan kepercayaan kepada ITBM untuk menerbitkan karya terpilih tulisan beliau. Susulan lanjutan daripada persoalan tersebut, kami amat berbesar hati
diamanahkan oleh beliau untuk berkreativiti dengan menggunakan karyanya. Bukan sahaja dalam bentuk penulisan, malah beliau turut bersetuju mengadaptasikan nukilannya ke dalam bentuk audio. Alhamdulillah, kami berjaya memujuk dan meyakinkan Datuk Bahazin untuk mendeklamasikan 14 puisi berlatarkan muzik khas dalam cakar badat yang dikompilasikan bersama-sama bukunya. Sesungguhnya, komitmen Datuk Bahazin dalam menjayakan penerbitan buku ini amat kami kagumi. Sejumlah 150 buah puisi yang terkandung dalam buku ini tersebut disaring sendiri oleh Datuk Bahazin daripada beribu-ribu koleksi karyanya. Setiap satunya mempunyai cerita, pandangan, harapan dan pemikiran Datuk Bahar yang sejujurnya diungkap dan diterjemahkan dalam bentuk puisi. Namun, yang paling istimewa untuk kami dinyatakan di sini adalah kekuatan intipati puisi beliau dalam buku ini, yang apabila kita baca dan hayati, kita sendiri akan menyadari bahawa ia adalah hasil nukilan seorang sastrawan yang amat tinggi bicara katanya, gaya bahasa dan ekspresi emosinya yang cukup mendalam. Hadirin dan hadirat yang kami muliakan, kami hidangkan kumpulan puisi terpilih Bahazin sebagai perlambangan satu jiwa penulis kepada berjuta-juta manusia. Hakikatnya tidak lain tidak bukan kami di ITBM dan PENA berdoa dan berharap semoga penerbitan buku ini dapat memanfaatkan akal budi pembacanya. Ini adalah antara usaha ITBM dan PENA untuk menyebarluaskan ilmu beruslubkan sastra dan bahasa melalui penerbitan. Hasrat kami mahu melihat kemajuan bangsa Malaysia bukan sahaja pada fizikal luarannya, tapi turut bersadulkan keulungan minda, budaya dan sosialnya. Akhir kata, mewakili seluruh warga ITBM dan PENA, kami ingin melakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua pihak yang terbabit dalam menjayakan penerbitan buku ini, khususnya kepada Datuk Bahazin, penyunting, pereka bentuk, pencetak dan sesiapa sahaja yang menyumbang secara langsung atau tidak langsung kepada apa yang kita hasilkan pada hari ini. Begitu juga mewakili hadirin dan seluruh warga ITBM dan PENA, kami ingin mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih sekali lagi kepada Yang Berbahagia Profesor Datuk Dr. Zaini Ujang atas kerjaan beliau untuk menyempurnakan pelancaran buku kumpulan puisi terpilih Bahazin sebentar lagi. Harapan kami, semoga sokongan dari semua pihak akan berterusan demi pembangunan industri buku negara sekaligus menjadikan usaha bersama kita ke arah misi menyatu-patukan bangsa melalui ilmu. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis mengucapkan terima kasih kepada Yang Berusaha Encik Muhammad Khair atas ucapan yang disampaikan sebentar tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Yang berbahagia, Yang Berusaha Encik Muhammad Khair Ngadirun, Pengarah Urusan Institut Terjemahan dan Buku Negara. Yang berbahagia, Datuk Dr. Baharudin Zainal, sastrawan negara yang kita raikan pada hari ini. Yang berbahagia Tan Sri Datuk Sri Diraja Ramli Ngah Talib, mantan Speaker Dewan Rakyat. Yang berbahagia Datuk Dr. Awang Sarian, Ketua Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka. Yang berbahagia Profesor Emeritus Muhammad Saleh, sastrawan negara. Tan Sri Kamarul Arifin Muhammad Yasin, mantan ahli Dewan Negara. Yang berbahagia Encik Rahimuddin Zahari, Bendahari PENA, Dev-Dev kehormat, para sastrawan dan penulis, hadirin serta hadirat yang saya hormati. Saya mengucapkan terima kasih diberi kesempatan pada hari ini untuk bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan-puan sekalian pada majlis yang besar maknanya kepada saya. Bagi saya, menyempurnakan pelancaran sesebuah buku adalah satu penghormatan tinggi dalam konteks pembudayaan ilmu dalam negara kita. Dan sebagai seorang yang cuba-cuba menulis, saya rasa ini satu kesempatan yang sangat baik kerana setiap kali kita menghabiskan penulisan sesebuah buku, kita seolah-olah melahirkan, bukan kita lah, telah berjaya mencipta, menghasilkan seorang makhluk baru di alam ini. Ya, itulah perasaan saya setiap kali saya menghabiskan penulisan sesebuah buku, seolah-olah saya berdapat anak yang baru. Ya, jadi saya tak nak ramai sangat anak yang fizikal yang betul ni. Jadi saya tulis banyak buku. Atas dasar itulah apabila saya mendapat jemputan melancarkan sebuah karya,
yang dihasilkan oleh sastrawan negara yang telah saya kenali lama dahulu, yang baru saja dianugerahkan oleh Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Saya tanpa ragu bersedia untuk memenuhi undangan tersebut walaupun saya belum masuk ke pejabat sebagai Ketua Setiausaha Negara. Ketua Setiausaha Kementerian. Tak. Meyakini sastrawan negara itu bukanlah satu golongan yang diberikan oleh orang sebarangan, maka saya percaya akan penerimaan anugerah tersebut telah dipilih berdasarkan kriteria yang rapi dan teliti. Setentunya semua sastrawan negara di Malaysia bukan sahaja menjadi penukil cakera, careka, puisi dan juga drama, malah mereka juga adalah intelektual yang telah mengabdikan diri untuk memikirkan idea dan masalah dengan menggunakan kemampuan akliahnya. Saya berkesempatan untuk berkenalan dengan sastrawan negara Bahazin, dan entah kenapa pada tahun 1992 beliau melantik saya menjadi perunding kepada sebuah magazin, majalah yang baru diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka, iaitu Dewan Kosmik. Dan saya pada pengamatan agaknya sastrawan negara Bahazin adalah seorang konsultan yang membantu beliau dalam hal-hal berkaitan dengan sains dan teknologi. Dan entah kenapa, keluaran pertama Kosmik itu kira-kira 14 halaman ialah tulisan saya. Jadi saya ada vested interest lah pada majlis malam ni, pada hari ni. Ya. Dan kerana itu, barangkali saya mendampingi beliau selama kira-kira 2 tahun sebelum saya melanjutkan pengajian ke England. Dan kemudian hubungan kami terputus. Saya kembali semula bertemu beliau ketika saya menjadi pegawai khas kepada Menteri Pendidikan ketika itu. Mungkin kerana rumah beliau dekat dengan pejabat saya, jadi kadang-kadang apa hal yang berkaitan dengan hal-hal budaya, bahasa, dan saya selalu mendampingi beliau, pergi ke rumah beliau pada waktu siang ataupun malam, petang, apabila ada isu-isu berkaitan dengan kenegaraan yang melibatkan sastrawan dan ahli-ahli yang dalam kelompok pemikir negara, saya selalu melibatkan beliau. Dan alhamdulillah saya fikir saya dapat mengenali seorang tokoh yang akhirnya dinobatkan sebagai sastrawan negara. Sidang hadirin sekalian, saya menganggap buku puisi terpilih Bahazin ini begitu dekat di hati kita semua. Setiap kata yang terpilih dan setiap isi yang diutarakan memberikan makna prinsip dirinya yang sentiasa berusaha dengan penuh kesungguhan. Namun begitu, beliau memahami bahawa setiap individu mempunyai kelemahan manusiawi yang alamiah. Jika Ibn Taymiyah misalnya berpendapat konsep ismah, iaitu maksum bagi para nabi hanya dalam perkara tabligh, kita sebagai manusia biasa boleh benar untuk melakukan kesilapan. Dan ada satu konsep yang saya dapati begitu ditekankan oleh Bahazin di dalam karyanya, iaitu berpegang pada yang lama yang baik dan pada yang baru yang lebih baik, yang merupakan ungkapan klasik Arab yang berbunyi al-a'du bil qadim wa bil jadid wal ashlah. Hadirin sekalian yang dihormati, usaha penerbitan sebegini perlu dijadikan contoh bagi setiap penerbit di Malaysia. Langkah ini sebagai satu penghargaan kepada individu yang banyak menyumbang peranan dalam perkembangan dunia kesusastraan tanah air. Ia sekaligus menjadikan Malaysia sebagai bangsa intelektual yang tinggi nilai ketamadunannya. Sehubungan itu saya mengucapkan tahniah kepada ITBM dan Persatuan Penulis Nasional Malaysia kerana mampu menjadi rakan kongsi penerbitan karya asli yang kini menjadi pilihan penulis. Saya dimaklumkan bahawa banyak karya penulis tempatan telah diterbitkan dan diterjemahkan oleh ITBM untuk pasaran tempatan dan antarabangsa. Sesungguhnya ITBM bukanlah satu nama asing bagi kita di Malaysia. Dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025, ITBM tercatat sebagai salah satu institusi yang berperanan dalam pembangunan kanak-kanak ataupun murid secara holistik, khususnya dalam tindakan memartabatkan bahasa Malaysia sebagai bahasa ilmu.
Justru saya amat gembira dengan usaha dan kesungguhan ITBM yang bukan sahaja berperanan sebagai badan penterjemah dan penerbit buku di Malaysia. Usaha yang peka dan mengikuti cita rasa pembaca masa kini dilihat sentiasa relevan dalam penerbitan buku. Dalam hal ini saya juga nak menyebutkan bahawa selain daripada bahan yang baik dan kualiti buku yang baik, kita perlu mempunyai gimmick-gimmick tertentu untuk melariskan buku. Kalaulah penulis-penulis yang terkenal di luar negara, mereka ini telah dijanjikan penerbitan buku setahun daripada sekarang, tetapi usaha untuk mempromosi buku itu telah dilakukan daripada awal. Ya. Dan kadang-kadang yang dijual itu ialah pre-printing copy. Ya. Ada juga yang dijual itu adalah naskah asal yang belum diedit. Ya, selepas diedit itu memanglah telah diedit, tapi yang belum diedit pun nak dijual juga. Sebab awak nak tengok apa beza yang belum diedit dan selepas diedit. Bagi penulis itu penting. Kalaulah banyak sangat yang tiba-tiba yang tidak ada. Jadi maknanya salahlah penulis itu dari segi keyangannya. Jadi perkara ini sangat memberi makna kepada kita sebagai penulis. Kadang-kadang buku itu diperkemaskan oleh penyunting, dan penyunting ini harus diberi mandat sebaiknya. Dalam konteks Malaysia, saya fikir peranan kita bukan hanya membangunkan penulis tetapi juga penyunting yang baik. Saya difahamkan ada sebuah buku yang menjadi bestseller, asalnya ada jumlah dalam bentuk A4 adalah kira-kira 1000 halaman. Tetapi apabila telah sampai ke tangan penyunting, bahan tersebut telah dikemas kini, telah dibaik pulih dan seumpamanya hingga menjadi kira-kira 450 halaman. Ya, dan sebahagian daripadanya adalah perulangan-perulangan yang berlaku. Dan sebagai penulis, pengalaman saya yang sangat cetek, saya baru menulis 33 buah buku, tak banyak, dan dalam jumlah nama-nama penulis di Malaysia, saya masih belum layak lagi jadi sebagai penulis sebab saya bukan menulis bahan-bahan sastra. Saya dapati apabila kita mula menulis, kita sangat dipengaruhi oleh persekitaran kita ketika itu. Kalaulah persekitaran kita ketika itu adalah penulisan dalam bentuk kontrak yang dijadualkan harus siap 1 hari bulan 1 tahun 2013, 1 hari bulan 7 tahun 2013. Jadi biasanya kita akan tersepit dari segi masa di hujung Jun. Dan itulah persekitaran kita. Dan kalaulah kebetulan ketika itu kita dapat seorang anak ataupun ada hal yang berkaitan dengan keluarga kita, sangat mempengaruhi tulisan kita pada ketika itu. Kerana itulah perkara yang betul-betul masuk selain daripada apa perkara yang telah kita rancang dalam pemikiran kita. Jadi hal-hal ini sangat penting untuk kita faham, kerana dalam konteks pembinaan bahan-bahan pembacaan di negara kita, kita memerlukan lebih banyak penulis selain daripada memperluaskan khalayak pembaca. Kita nak rakyat kita dikenali sebagai orang yang banyak membaca, bukannya orang yang selalu digembar-gemburkan tidak minat membaca, hanya membaca setengah buku setahun, 2 buku setahun dan seumpamanya. Kita harus menjadi masyarakat yang lebih daripada itu, walaupun dari segi statistiknya sedemikian. Saya terhimbau dengan perkara ini ketika saya berada di Markas Syarikat kira-kira 10 hari yang lalu. Saya lalu di satu tempat antara di Harvard Square di Cambridge, Massachusetts, di dalam persekitaran Universiti Harvard, dan saya dapati ada satu jualan buku di tepi jalan. Dan jualan buku di tepi jalan itu sangat menarik sebab tak ada orang yang penjualnya. Penjualnya tidak ada, bukunya dihidangkan sedemikian, siapa nak beli masukkan dalam kotak yang disediakan. Dan dalam kotak, di luar kotak itu ditulis tentang the honor system. Ya, kita honor lah, kalau you menghargai penulis buku ni, letakkanlah duit kat situ. Harganya sedemikian, kalau beli lebih lagi bagus. Jadi kalaulah tuan-tuan tidak menghargai penerbit, curilah buku ni. Dan itulah masyarakat kita.
Ya, jadi apa yang nak saya sebutkan ialah masyarakat kita harus didedahkan dengan bahan pembacaan dalam pelbagai. Selain daripada sistem jualan biasa, kita juga mesti ada pelbagai sistem untuk menyampaikan bahan buku tersebut kepada pembaca. Dan pada saya, dalam konteks masyarakat yang berlatar belakang IT seperti di Malaysia sekarang ini, buku fizikal mungkin tidak sepenting bahan-bahan lain. Saya secara terbuka boleh menyebutkan ada ramai orang menjadikan buku sebagai bahan pameran, bahan untuk ditontoni sama ada di rumah ataupun di pejabat daripada dibaca. Sebab peranannya mungkin ke situ sekarang ini. Jadi kadang-kadang dibeli sebab buku itu cantik. Dan kita membaca dalam konteks yang lain. Kita membaca dalam konteks PDF file ataupun hal-hal yang lebih mudah untuk kita dampingi. Dan banyak di kalangan sarjana yang saya kenali, saya mungkin bukan lagi profesor sekarang ini sebab saya tak mengajar di universiti. Jadi gelaran profesor itu biasanya kepada seorang pengajar di universiti. Jadi saya tidak rasa kecil hati tidak dipanggil profesor dan sebagainya. Sebab profesor itulah guru di universiti. Ya, jadi saya mungkin tak jadi guru di universiti lagi. Apa yang saya sebut tadi? Dari segi cara kita membaca ialah dengan mencari kata kunci, dan kata kunci itu boleh diperolehi melalui Google ataupun Bing ataupun bahan carian yang lain, yang kita boleh dapat exact kata kunci yang kita nak, dan menyebabkan cross referencing kepada bahan baca secara yang kita kenali dulu mungkin tidak sepenting yang sekarang ini. Saya nak menyebutkan pada tuan-tuan, kira-kira 5 tahun dulu saya mula menggunakan cross referencing untuk menulis buku dan menulis artikel saya, dan di hadapan saya tak ada sebuah buku pun. Di hadapan saya tak ada sebuah kertas pun. Sebab apabila saya nak tahu tentang katalah bahasa alam, keseluruhan bahasa alam itu keluar di depan mata saya dengan satu kata kunci, bahasa alam Bahazin dalam Bing atau Bahazin bahasa alam dalam Google. Keluar seluruhnya kata-kata itu, ya, tanpa saya mencari buku Bahazin di mana. Jadi akhirnya buku Bahazin itu menjadi bahan untuk saya pertontonkan kepada kawan-kawan saya bahawa Bahazin adalah orang yang saya kenali. Sebab itulah saya beli buku beliau, dan buktinya ialah di kamar saya ada buku Bahazin. Tetapi secara fizikal pembacaan itu berlaku dalam konteks yang lain. Jadi dalam konteks sedemikian, saya fikir kaedah kita menonjolkan buku itu sangat penting. Sebab itulah yang disebutkan oleh Cik Khair tadi tentang bagaimana pentingnya sekarang ini menghidangkan buku itu kepada khalayak. Ya, mungkin orang macam saya mungkin tidak membaca buku lagi dalam konteks lama. Saya membaca buku dalam konteks yang baru. Saya perlu buku itu sebagai reference saya, sebagai teman saya, dan saya menggunakan buku itu untuk tujuan mengingatkan saya kepada orang-orang ni dan sebagainya. Tetapi secara functional, buku itu saya perolehi dalam keadaan yang lain. Ya, dan bagaimana dalam konteks ini kita membeli buku dan sebagainya, dan itu satu perkara yang perlukan inovasi yang lebih menyeluruh. Saya juga sebutkan tadi tentang apakah yang kita nakkan daripada proses pembacaan. Kita memerlukan tokoh-tokoh yang hebat menulis. Itu sangat penting. Dan penokohan ini berlaku dalam dua cara. Satu, mereka terkenal sebab mereka memang seorang tokoh dalam sesuatu bidang dan menulis. Dan ini jarang berlaku di Malaysia. Yang kedua, mereka itu memang seorang penulis yang ditokohkan sebagai penulis, sebagaimana Bahazin dan sastrawan negara yang lain. Jadi saya mengharapkan ITBM, PENA dan orang-orang yang berada dalam bidang khalayak ataupun berada dalam industri perbukuan negara supaya memberi tumpuan kepada tokoh yang pertama. Yang tokoh yang pertama itulah yang saya fikir masih terentang luas kesempatan untuk kita majukan bidang perbukuan di negara kita. Dan inilah yang saya harapkan yang dapat kita majukan bersama. InsyaAllah kerajaan sentiasa menyokong, memberikan dorongan terhadap pembangunan industri perbukuan dan penerbitan negara. Saya juga nak maklumkan sebanyak 2 juta ringgit Malaysia 2 juta yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Tan Sri Mahyudin Yassin, Timbalan Perdana Menteri Malaysia merangkap Menteri Pendidikan pada April lalu, dilihat sebagai satu langkah prihatin kerajaan untuk menyuntik semangat kepada para penulis dalam pelbagai kalangan.
Pengumuman tersebut juga dilihat sebagai satu inisiatif kerajaan membina bakat dan kemahiran penulis di Malaysia. Sidang hadirin sekalian, sesungguhnya sastra, bahasa, penerbitan dan pemikiran intelektual tidak boleh dipisahkan antara satu sama lain. Tanpa sastra, maka pincang dan hilanglah seri bahasa dan bangsa itu. Begitu juga tanpa penerbitan buku yang bermutu dan pemikiran intelektual yang disuntik dalam sastra akan menghilangkan estetika serta nilai kekuatan sesebuah karya. Justru Kementerian Pendidikan Malaysia akan sentiasa menganjurkan program yang berupaya melonjakkan bidang sastra dalam sistem pendidikan negara. Semua orang maklum bahawa di peringkat sekolah hingga ke universiti, kesusastraan merupakan salah satu cabang ilmu dan elemen yang dapat menuntun jiwa dan minda pelajar. Sidang hadirin sekalian, akhir kata saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada ITBM dan PENA serta semua pihak yang telah menyumbang idea dan komitmen bagi menjayakan penerbitan satu lagi naskah khazanah sastra ini. Dan setulus tahniah diucapkan kepada Datuk Baharudin Zainal atas pemindahan ilmu yang indah daripada akal budinya kepada nukilan untuk dikongsikan bersama khalayak pembaca. Sesungguhnya usaha anda semua sangat bermakna dan diharap mampu mengangkat martabat bangsa dan memajukan Malaysia dalam merealisasikan Malaysia sebagai sebuah negara maju. Disebabkan oleh menu hidangan telah tertera di depan mata, saya pun rasa terhimbau dengan daging tumis berjintan dan bubur pulut hitam untuk sama-sama kita nikmati. Maka dengan ini, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya berbesar hati menyempurnakan pelancaran buku kumpulan puisi terpilih Bahazin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih yang berbahagia Profesor Datuk Zaini. Kerana beliau adalah Profesor Universiti Dunia. Maka dengan ini kita akan lihat sahabat tentang yang diucapkan dan sudah buku-bukuan puisi terpilih Bahazin. Masih lebih ruang buat rakan-rakan media sekalian untuk merakamkan detik sejarah ini. Untuk pengetahuan hadirin hadirat sekalian, buku kumpulan puisi terpilih Bahazin mempunyai dua versi. Versi pertama adalah edisi eksklusif yang hanya diterbitkan sebanyak 100 naskah yang dijual lengkap dengan autograf asli, cap mohor Bahazin serta nombor siri terbitan dalam kotak yang khas. Lebih istimewa lagi seperti cakrapan dan rakaman 14 puisi terpilih yang didikmati oleh sastrawan negara Bahazin diiringi alunan muzik pun disertakan. Datuk, boleh pegang buku tu. Bagi just hold the book. Pegang tutup. Tapi untuk sahabat Sarawak RM265. Selain itu, ITBM terus mendegarkan buku ini dalam bentuk edisi umum tanpa halaman khas yang mempunyai autograf asli Bahazin, cap mohor dan dipersilakan yang berbahagia Profesor untuk naik ke pentas bagi menerima cindera mata. Naskah edisi eksklusif yang diterima adalah yang bernomor siri 15. Senaskah lagi edisi eksklusif kumpulan puisi terpilih Baha bernomor siri 11 kepada berbahagia Profesor Datuk Insinyur Terbuka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Yang sangat saya hormati Profesor Datuk Dr. Zaini Ujang, yang dikasihi Tuan Haji Ngadirun, Nama Akhir Ngadirun, Tan Sri Ramli Ngatalib, Tan Sri Kamarul,
Datuk Dr. Awan Sarian, Saudara Rahim Bidin, Wakil PENA, dan sahabat saya, Sastrawan Negara, Profesor Emeritus Dr. Muhammad Haji Saleh, saudara-saudara penyair, seniman, penulis, saudara wartawan, muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian. Ini adalah peristiwa yang memberikan ganda kegembiraan dan makna kepada saya. Bukan sekadar dilancarkan buku saya pada pagi ini, tetapi ini adalah juga merupakan perhimpunan kumpulan kawan-kawan yang sudah lama saya kenali. Profesor Dr. Zaini Ujang, sebagaimana yang disebut oleh beliau tadi, telah menjadi konsultan bagi saya apabila Dewan Bahasa dan Pustaka meminta saya menggerakkan majalah sains, iaitu majalah kosmik. Saya ingat 20 tahun lebih, sekitar tahun 92-93. Jadi saya, barangkali waktu itu saya punya insting bahawa Datuk Dr. Zaini Ujang ni nanti akan jadi Ketua Setiausaha Kementerian dan akan melancarkan buku saya. Bukan sekadar menjadi konsultan bagi majalah Dewan Kosmik, tapi saya juga meminta nasihat pada dia kerana pada waktu itu anak saya akan keluar negeri untuk mengambil kursus kejuruteraan kimia, dan beliau adalah di antara yang paling tepat untuk saya berbincang. Makanya dia, Profesor Dr. Zaini Ujang lupa dah tu kan. Selain itu, dalam pertemuan kita pagi ini, ada kawan-kawan saya yang sejak tahun 50 dalam Special Malay Class 1, itu sebelum merdeka lagi, iaitu Saudara Amran Hamid. Dan teman saya di Sekolah Anderson pada tahun 58, Datuk Syaharuddin dan isterinya Datuk Rafi'ah. Dan tentu sekali tak boleh saya lupakan Tan Sri Ramli Talib. Kita sudah bersama sejak tahun 50-an, satu hostel di Teluk Intan. Sebelum merdeka berapa tahun 50, hampir 60 tahun dulu Dan Tan Sri Kamaru bersama-sama dengan beliau sewaktu di Balai Seni Lukis Negara, sebagai Tan Sri sebagai pengurusi waktu itu dan saya ahli lembaga amanah. Kemudian Tan Sri lagi sekali menjadi pengurusi di Dewan Bahasa dan Pustaka, dan saya juga menjadi ahli lembaga. Dan pada hari ini semua teman-teman lama, kenalan lama, penasihat saya lama, semua ada berhimpun. Inilah kegembiraan yang berganda bagi saya, dan saya ucapkan terima kasih kepada saudara Tuan Haji Muhammad Ahir Ngadirun kerana saya ambil kesempatan ini untuk menjemput teman-teman saya sendiri. Para hadirin sekalian, tadi Profesor Dr. Zaini menyebut tentang puisi saya Bahasa Alam yang memang cukup banyak dibaca. Itu saya tulis tahun 69. Berapa 43 tahun yang lampau kira-kira. Dan waktu itu saya tinggal di PJ. Keadaan masih murni, masih hijau, masih tenang. Tetapi saya bayangkan pada suatu hari semuanya akan lupus, akan lenyap. Kalau yang dulu saya hanya merayu supaya bahasa alam itu diabadikan, kehijauan itu. Kerana Tuhan Maha Pencipta dan Dialah melukiskan mendung dan warna dan kita manusia resah tertegun dalam sinarnya. Tetapi hari ini kita tertegun dalam jerebunya kan. Seminggu yang lalu saya pergi ke PJ, semua orang pakai topeng.
tak tahan kena jerbu kan. Saya pergi klinik nak beli topeng dah tak ada, habis. Punya dahsyat kan. Dan saya teringat Profesor Dr. Zaini Ujang ada menulis buku tentang alam sekitar dan Islam. Betul tak tanya? Dan saya dah baca buku itu lama dahulu. Diterbitkan oleh IKD. Dan saya, ini puisi saya baru saya ciptakan selepas mengalami jerbu pada minggu yang lalu. Saya panggil bahasa alam yang kedua. InsyaAllah saya bacakan. Entah berapa juta tahun dahulu, Adam diajar nama-nama. Lalu turun ke dunia yang fana. Ada salju di utara dan hutan belantara di Khatul Istiwa. Kehijauan adalah bahasa alam yang dicipta oleh penyairnya. Tempat kita berteduh, bernyanyi dan bercinta. Lihatlah, ada awan berarak dari seberang, membawa kabus gerimis, berderai turun bagai air mata. Tetapi itu hanya mimpi siang yang sia-sia. Yang berterbangan hanya arang, jelaga dan racun berbisa. Cerita sedih dari krisis manusia yang tidak belajar dari Adam. Membaca nama-nama pohon, unggas, bukit dan lautannya. Dan itulah juga cerita duka dan dosa manusia yang tidak belajar dari Adam tentang syaitan yang berbisik-bisik ke telinganya. Nah, ada topeng-topeng di sini sana, di kota, di desa, di lorong-lorong dan di jalan raya. Dunia adalah pentas, kata Shakespeare. Dan kitalah pelakonnya yang bertopeng hari demi hari. Shakespeare sudah mati dan hanya meninggalkan puisi-puisi. Adam telah wafat, meninggalkan bahasa dan kebijaksanaan. Masihkah kita yang bernama manusia Nusantara terlantar dalam kejahilan? Tuhan, dengan sebaris doa, hapuskanlah segala dosa, limpahkanlah air mata, dan limpahkanlah juga akal dan kebijaksanaan. Sajak saya yang kedua, ini pun baru saya selesaikan, iaitu kesaktian kata-kata. Sajak saya pendek-pendek saja. Sebab itu ada orang sebut sajak saya kontot-kontot. Sebenarnya dia terlupa, dia tersilap fikir. Kental-kental sebenarnya. Kesaktian kata-kata. Kata-kata lepas ke laut menjadi gelombang, lepas ke daratan menjadi gunung, lepas ke hutan alam berubah menjadi gurun. Kata-kata pada saat terpenjara di dalam sukma, manusia terasa kehilangan mentari dan sinarnya. Tetapi pada saat kata-kata bebas meninggalkan hati nurani, manusia mati tertusuk belati tajam daripada tangannya sendiri. Wahai saudara-saudara yang tercinta, berwaspadalah dengan kata-kata supaya kita tidak membunuh diri dengan kata-kata kita sendiri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa melengahkan waktu, sebagai penutup tirai acara kita pada pagi ini, majlis ini mempersilakan Yang Berbahagia Profesor Datuk Zaini, Deputi Kehormat, hadirin dan hadirat sekalian untuk sudi-sudikanlah menikmati jamuan makan tengah hari yang disajikan. Sehingga bertemu lagi pada lain ketika, diucapkan salam mahabbah, salam mubarak dan salam rahmat daripada saya, Nizal Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.